Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah, diizinkan kita sekali lagi bertemu dalam rumah Allah ini setelah kita menunaikan solat fardu subuh berjemaah, yang mana Allah Taala izinkan kita untuk berjemaah, dan seterusnya kita mengikuti kuliah subuh yang telah diaturkan oleh pihak jawatan kuasa surau, yang mana pagi ini seperti mana yang jadualkan kita mengupas tentang tajuk fiqh jenazah, ya, fiqh jenazah. Pada siri yang lepas, ikut pada catatan saya, kita berceritakan tentang bab hutang, ya, bab hutang, yang mana beberapa perkara telah kita bincangkan tentang hutang, ya. Dan hari ini kita bicarakan pula tentang hal-hal yang berkaitan dengan kain kafan. Berapa helai, ya. Siri yang lepas kita bincang tentang bab hutang dan tentang hal perkara mencium jenazah. Baik. Soalan yang ke-11. Bolehkah mengambil berkat daripada milik atau peninggalan orang soleh, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan si mayat dan dikuburkan bersamaan dengannya? Kadang-kadang ada orang, dia pegang orang soleh tu, amalan dia ke, dia punya baju ke, kopiah dia ke, kain ridak dia ke, kemudian kerana nak dapatkan keberkatan orang soleh tu, pada jenazah ni dia ambil, mintalah ke orang soleh tu bagi pinjam ke, ataupun bagi terus ke kain soleh, ridak dia ke apa ke, letak dalam kain kafan. Katanya untuk keberkatan. Bolehkah perkara itu berlaku? Ya? Jawapannya, riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ummu Atiyah, bahawa ketika Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah, wafat, baginda berkata kepada kaum perempuan yang memandikannya, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali jika kamu menganggap itu lebih baik. Pada kali yang terakhir, campurlah air itu dengan daun bidara atau kapur barus. Jika kamu telah selesai memandikannya, maka beritahulah aku. Dalam satu riwayat lain dinyatakan, mandikanlahnya sebanyak 9 kali. Tetapi riwayat ini tidak dianggap sahih oleh sebagian ulama hadis. Setelah mereka selesai memandikannya, mereka pun memberitahu Rasulullah SAW. Lalu baginda menyerahkan kain sarungnya yang sentiasa dipakai dalam kesehariannya kepada mereka. Lalu mereka menyelimutkan sarung itu kepada jenazah Zainab sebagai tanda baginya. Ini hadis, ya, daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Ada beberapa perkara penting yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Pertama, yang disebut dalam hadis ini, mayat perempuan wajib dimandikan oleh perempuan juga. Ini hukumlah, ya. Sekalipun perempuan yang memandikan ini bukan keluarganya, maknanya bukan keluarga kita, tentulah orang perempuan yang kena mandikan. Tapi kalau keluarga, tak apa orang lelaki memandikan, asalkan ada hubungan nasab. Antaranya anak memandikan ibu dia, boleh. Antaranya adik-beradik memandikan adik-beradik dia, boleh. Tapi itu dalam kawalan juga, ada batas-batas dia, ya. Memandikan mayat disunahkan sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali berdasarkan kepada hitungan ganjil. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Bab ni kadang-kadang orang salah anggap. Disebut 3 kali, 5 kali, maka dia pun mandi 3 kali, 5 kali itu dengan pandangan, satu mandi wajib, kemudian mandi sunat, kemudian mandi jenazah. Kan 3 kali kata dia.
Sebab itulah kadang-kadang ada orang, dia meninggal jenazah dia malam ni, kena nak uruskan besok, malam ni dia bersihkan dulu. Bersihkan dulu maksudnya dimandikan dulu. Katanya ini baru yang kali pertama, sebab dia ni dalam keadaan hadas. Kemudian jatuh pula hari Jumaat, mandi sunat pula kali kedua. Kemudian baru mandi jenazah. Oh, jenuh gitu kan. Cuba bayangkan kalau time tu hari raya kan. Hari raya mandi hadas satu. Kemudian jatuh pula hari Jumaat, mandi sunat Jumaat. Kemudian mandi hari raya pula kan. Kemudian barulah mandi jenazah. Kan jenuh gitu kan. Maknanya kefahaman kita lain daripada situ. Saya pernah jumpa dalam keadaan begini, satu tempat di daerah Kelang, ya. Jenazah HIV, dia meninggal ke hospital. Jadi kalau jenazah HIV ni, biasanya pihak hospital menasihatkan waris untuk uruskan di hospital. Sebab mungkin karya tak tahu cara mengendalikan jenazah HIV. Dia kaedah dia sedikit berbeza lah, ya, dari sudut keselamatan pada tukang mandi sebenarnya, ya. Jadi dalam dia kata nak bawa ke karya, katanya kami tak nak mandikan di sini. Tak apalah, kami pun datang follow dia, memantau. Sampai di sana waktu malam, dia kata kami kebumikan jenazah esok. Okey, jenazah ni simpan mana? Dia kata letak kat dalam bilik mandi dulu. Nak mandikan dah ke? Belum, kata dia. Kemudian dia letak atas tempat mandi, dia buka baju jenazah. Saya kata nak mandikan ke malam ni? Tak, belum lagi. Ni nak bersihkan. Pandangan saya nak bersihkan tu dia tukar pakaian. Rupanya dia mandikan betul-betul. Mandi betul pakai sabun semua. Saya kata nak mandi esok. Tak ustaz, ni kita nak bersihkan dia. Di sinilah antara perkara yang dahlah, satunya menyusahkan orang ramai. Satunya merisikokan si mati, merisikokan orang lain kerana jenazah ni berisiko tinggi. Yang kedua pula menyulitkan keadaan. Berapa kali jenazah nak kena mandi? Ya, jenazah ni mandi sekali je. Mandi jenazah tu dah merangkumi segala mandi-mandi yang lain, mandi hadas dan sebagainya. Maksud daripada hadis ini 3, 5 atau 7 ini ialah dari sudut siraman. Ya, sebenarnya air tu hakikatnya pada asasnya mandi jenazah ni dia menjirus atas tu saja. Meratakan air saja. Kemudian kita jirus air 1, 2, 3. Kemudian tugas tukang mandi untuk meratakan air itu ke seluruh badan. Itu saja syarat dia sebenarnya. Ya. Kita bukanlah macam kita sekarang ni, kadang satu baldi besar. Tak cukup daripada tu air paip pula. Mandi lama-lama sangat, kadang-kadang sampai 40 minit sampai 1 jam nak mandi saja. Ini sebenarnya berlebihan. Maksudnya 3 kali je. 1, 2, 3 dah basah badan itu, ratakan air. Kalau rasa macam tak cukup, tambah 5. 3 tambah lagi 2, 5. Tak cukup lagi, tambah lagi 2 gayung, 7. Itu Nabi kata 3, 5 atau 7. Itu dah bentuk gayungan. Ya. Tapi sekarang ni kita biasa guna pipe. Maka tak ada masalah. Saya pun sendiri memandikan jenazah guna pipe. Kan? Lalu kita nak ambil sunnah kepada Nabi kata 3, 5 atau 7 tu, kita gantikan dengan air bilasan yang terakhir tadi. Air kapur barus, campur bidara. Itu kita buat untuk 3, 5 atau 7. Kalau terlebih macam mana? Terlebih 10 pula kan? Macam mana pula terlebih ni? Dia kata sampai 3, 5, 7 ataupun 9. Tiba-tiba terlebih 10. Apa nak buat? Kaut balik air yang terakhir tu. Jangan buat perangai. Dah jatuh buat apa nak kaut lagi kan? Tak ada masalah sebab itu sunnah sahaja. Ya? Sunnah nombor ganjil. Allah itu ganjil dan disukakan yang ganjil. Nak ganjil tu ialah angka, nombor. Ya? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, air yang digunakan untuk memandikan si mayat boleh dicampur dengan wangian seperti kapur barus atau wangian lainnya dengan tujuan agar si mayat berbau harum. Kalau kita rasa nak mandi terus jenazah tu, kita dah ratakan air dengan air pula, kemudian kita nak campur dengan air wangian yang lain. Ya, apa saja pun boleh. Sunat dia pada wangian. Ya, ataupun perkara yang Nabi guna ni adalah kapur barus, cendana, itu antaranya. Sekiranya tempat kita tak ada perkara tu, kita ambil sunat pada wangian tadi. Maka boleh guna shampoo, boleh guna sabun. Kan? Benda yang disunatkan ialah wangian dia tadi. Ya. Adapun bentuk pada wangian itu juga sunnah, iaitu pada perkara sabuk cendana atau kapur barus. Kalau tak ada, apa saja bahan wangian pun boleh. Tak ada masalah. Macam kita mandilah. Kita nak wangi badan kita, kita guna sabun, kita guna shampoo. Ada orang nak pakai kapur barus pada diri dia? Tak ada kan? Subuh tadi mandi pakai kapur barus. Ada? Tak ada. Kan? Sebab kita tahu tu sesuai untuk jenazah.
Ya, tapi pada jenazah boleh kita guna sabun ataupun shampoo, tak ada masalah. Ya, tujuannya agar si mayat berbau harum. Yang keempat, boleh mengambil keberkatan dengan milik atau peninggalan orang soleh. Namun sejauh yang kami ketahui, ia hanya berlaku bagi milik atau peninggalan Rasulullah SAW sahaja. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada sebahagian mereka yang membolehkan mengambil berkat selain daripada milik dan peninggalan Rasulullah SAW. Pengambilan berkat ini hanya dikhususkan pada pakaian, rambut dan kuku Rasulullah SAW, dan tidak boleh mengambil berkat daripada benda-benda selain daripada itu. Maknanya jumhur ulama kata tak bolehlah ambil, dia hanya khusus pada Nabi saja. Namun ada juga ulama sebahagiannya kata boleh. Ya, sebab perkara itu Nabi sebut al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau Nabi buat itu menandakan bahawa nak mengambil sebagai tanda tabaruk, kan? Maka kita boleh juga ambil pada pakaian-pakaian ini orang soleh. Ya, terpulang pada kita nak pegang yang mana yang kita rasa relevan. Ya, jadi kalau rasa tempat tu macam orang pandang sinis, orang pandang boleh jadi fitnah dan sebagainya, maka elakkanlah perkara itu. Ya, jadi sebenarnya apa pun bergantung pada amal soleh kita. Walaupun orang tu letaklah sarung jubah Imam Sudais Mekah, kan, serban dia dipakaikan pada mayat pun, tapi kalau orang tu pelaku maksiat, berdosa besar pada Allah, tetap juga akan diazab. Ya, berbalik kepada amal soleh kita, bagaimana kita bawa diri kita kat dunia ini. Baik, itu tentang hadis yang tentang soalan yang ke-11. Ya, ada soalan tentang bab tu? Ada? Tidak ada. Baik, dia tak serancak soalan hutang pada bulan lepas, kan? Soalan hutang tu je dah dekat 40 minit kita bincang, ya. Soalan yang ke-12, berapa helaikah jumlah kain kafan untuk si mayat? Berapa helai, ya? Yang wajib dia berapa helai? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih suhuliyah yang berasal dari Yaman. Kain kafan suhuliyah ni kain putih, macam kain, dia tak cantik, bulu, kain berbulu sikit. Kain kafan yang tak cantik sangatlah, dipakaikan yang berasal daripada Yaman, diperbuat daripada kapas kain tu, ya. Jadi jumlah kain yang dikafankan kepada si mayat adalah 3 helai kain berwarna putih. Mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dibolehkan mengkafankan si mayat dengan kain jubahnya, dan dibolehkan pula mengkafankannya dengan bajunya dengan syarat bersih dan suci. Walau bagaimanapun, kain kafan disunnahkan berwarna putih. Maknanya kita ambil yang pertama, kain kafan berapa helai? Sunatnya 3 helai. Kerana Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain. 3 helai kain. Ya. Adapun yang wajib, tadi kita sunat. Yang wajib apa helai? Yang wajib sehelai. Dengan syarat menutup aurat jenazah. Kalau kita kata sehelai itu dah cukup, dah tutup aurat, kita pakai kain yang tebal. Kain selimut misalnya yang tebal. Tutup badan mayat. Dah menutup bentuk badan dia, dah menutup aurat dia, orang tak nampak kulit dia. Maka dah melepas dah syarat kafan. Sebab syarat kafan tu ialah menutup aurat si mati. Lalu 1 helai pun dah cukup. Namun sekiranya kita guna kain kafan yang biasa kita guna untuk kafan mayat tu, dia nipis, sehelai tak cukup, nampak aurat dia, maka kita jadikan dia 3 helai. Itu boleh. Ya. Dalam hadisnya juga sebut tentang, dalam perbahasan ini juga sebut tentang kain kafan ini boleh digunakan kain jubahnya. Apa saja color pun boleh. Dari sudut hukum boleh. Ya, macam contohnya saya pakai jubah ni. Kemudian bila meninggal, orang pakaikan saya dengan kain ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab syaratnya ialah menutup aurat. Dengan syarat bersih dan suci. Settle. Ya. Dan boleh juga guna baju yang biasa kita pakai. Baju apa pun. Ya, macam kita pakai baju Melayu ke, nak pakai kemeja ke. Boleh tak? Boleh juga, kan. Tapi pelik lah orang tengok, kan. Kan. Pakai coat tie dah macam dah macam Cina lah, kan. Letak pula dalam kasket tu, kan, yang ada cermin. Usah lain lah pula, kan. Ya, jadi jangan kita menongkah arus kita. Ya, al-adatu muhakkamah. Kawit Fit menyebut adat ataupun kebiasaan masyarakat itu menjadi sandaran hukum. Kalau adat kita tak biasa macam tu, janganlah buat macam tu. Kita biasa kafan, buatlah kafan, kan. Jangan saja nak menongkah arus. Ustaz kata boleh,
saja nak pakai tie, pakai put kan. Ini dah menongkar harusnya. Dari sudut hukum boleh. Tapi al-adatu muhakamah, adat tu menjadi sandaran hukum. Boleh menjadi fitnah, takut jadi dosa pula pada kita kan. Sengaja nak buat kelainan kan. Maka sunnahnya warna kain putih. Kalau selain daripada kain putih boleh tak? Boleh. Arwah ni suka warna pink kata dia. Arwah abah ni suka warna pink. Kereta dia, rumah dia, bilik dia semua. Arwah abah dia, mak abah suka warna pink. Boleh tak nak kafan guna kain warna pink? Boleh, ya. Tapi bergantung pada keadaan. Hukum berubah mengikut pada keadaan. Sekiranya tak ada kain putih, yang ada memang warna pink je, maka hukumnya harus. Boleh. Yang kedua, sekiranya kain putih ada, tapi sengaja nak guna warna pink, maka hukumnya makruh. Ya. Yang ketiga, sekiranya kain putih ada, dan kain berwarna yang lain yang tidak menyerlah pun ada, tapi sengaja pakai kain yang bercorak pula. Bercorak pula kan, gambar binatang ke apa ke kan, hukumnya haram. Sengaja kan. Maka hal ini kita kena ambil maklum, ya. Baik, jadi yang sunnahnya ialah kain kafan berwarna putih, ya, 3 helai. Nabi ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, dia dimandikan tanpa dibuka pakaian dia. Ini khusus untuk Nabi. Jenazahnya itu dimandikan tanpa dibuka pakaian. Kenapa? Ketika itu ada 4 orang sahabat yang mandikan, antaranya Saidina Ali. Ya, ketika itu dia berkata, kami ni ketika nak mandikan jenazah Rasulullah, tiba-tiba 4 ni tertidur. Bayangkan dalam bilik nak mandikan jenazah tu, tertidur. Dalam tidur, masing-masing terdengar suara seolah-olah mengatakan, mandikan Rasulullah tanpa membuka pakaian dia. Begitu. Maka itu menjadi kepada ilham pada mereka untuk jaga jasad Rasulullah. Maka mereka mandikan jenazah Rasulullah dengan pakaian dia semua. Kemudian kafankan dengan 3 helai dengan pakaian itu juga. Maka ini hanya khusus kepada Nabi SAW. Kerana Abu Bakar Siddiq pernah berkata, Rasulullah SAW ini sungguh suci. Baik semasa hidup, apatah lagi ketika dia meninggal dunia. Dia dalam keadaan suci saja. Ya? Berbeza dengan kita ni. Orang awam tak begitu. Ya? Umatnya tidak begitu. Kena mandikan, kena tukar pakaian semua. Kena ratakan air. Ya? Baik. Kalau lebih macam mana? 3 helai, nak buat 5 helai kain. Boleh. Jenazah wanita perlu dilebihkan kain kafannya sekiranya 3 helai tidak mencukup untuk tutup aurat dia. Satu lagi, ketika nak kafan jenazah ni, jangan terlalu ketat. Kadang-kadang orang ni dia tarik, kan? Nampak bentuk lekuk dia tu. Kan? Macam dia balut nangka. Padat. Ya? Memang nampak kemas, nampak tegang kain kafan tu. Tapi sebenarnya menyakiti jenazah. Menyakiti jenazah. Sebab tu jangan kita ketat-ketat. Kain kafan ni umpama selimut. Selimut kalau kita tidur, ada tak kita ikat selimut tu kat badan kita? Tak, kita letak je. Begitulah kain kafan. Letak je. Selai. Tujuannya untuk menutup aurat. Kita bukan membalut aurat. Ini salah, ya. Kadang-kadang orang tu diikat ketat-ketat, nampak lekuk kepada tangan ni kan. Kalau tu jenazah keluarga saya, kalau orang lain buat, saya akan tegur, longgarkan sikit kan. Sebab tujuan tali itu untuk menahan kain terbuka sebelum dikebumikan. Dalam kubur, tali itu dilonggarkan balik. Kan? Apa keperluannya ikat ketat? Kan? Jenazah tak lari. Lainlah kalau kita buat korban lembu kan. Kena ikat ketat-ketat kan. Kadang orang ni banyak salah faham dalam bab ini kan. Termasuklah dalam bab kain kafan. Dia fikir kain kafan tak boleh berjahit. Ini mana boleh berjahit ni? Yang tak boleh berjahit kan ihram. Kan? Dia tersalah keliru dalam bab itu. Kadang dia bila campur aduk jadi macam tu pula hukum dia kan. Baik. Itu tentang soalan yang ke-12. Ada soalan? Tak ada. Clear. Alhamdulillah. Soalan yang ke-13. Bolehkah mengkafankan mayat dengan pakaiannya? Ini kita dah jawab dah. Ya. Baik, tapi dia ada hukum yang lain dalam bab ni. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin kaum munafik yang sangat dengki dan dendam kepada Islam meninggal dunia. Abdullah bin Ubay. Ya. Maka datanglah anaknya yang bernama Abdullah kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu itu untuk mengkafankan ayahku. Meskipun Abdullah bin Ubay adalah musuh Islam, namun kerana menghargai anaknya yang telah masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan anaknya itu. Lalu Abdullah mengkafankan baju itu kepada jenazah ayahnya. Bayangkan, Abdullah bin Ubay ni orang pemimpin munafik.
dia sangat dengki, dendam pada Islam, musuh pada Islam, sehingga dia mati, tak sempat nak beriman. Yang beriman hanya anak dia saja, Abdullah bin Ubay, anak dia saja, ya. Anak dia ini yang mana masuk Islam di zaman Rasulullah, dan kerana bapa dia meninggal tak sempat nak beriman, dia minta pada Rasulullah pakaian Rasulullah, nak ambil keberkatan lah Rasulullah pada ayah dia, ya. Lalu Rasulullah rasa macam nak menghargai anak dia, sebab anak dia baru masuk Islam kan, supaya orang tanpa anak dia ni terus tertarik berislam, maka mengabulkan permintaan dia, dia bagi baju Rasulullah tu pada ayah dia. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Bukhari menyatakan bahawa mengambil pakaian itu dijadikan kain kafan bagi si mayat adalah dibolehkan. Imam Bukhari sentuh tentang kain kafan menggunakan baju boleh. Rasulullah SAW juga ikut menghantar jenazah Abdullah bin Ubay ini ke kubur. Ni pemimpin kaum munafik ni, dendam pada Islam. Tapi Nabi ikut juga hantar jenazah dia ke kubur. Dan bahkan berasrat ikut menyembahyangkan jenazahnya. Maksudnya dia sempat Islam dah, tapi jadi munafik. Menjadi munafik. Berkata kepada Rasulullah SAW, ketika itu Umar Al-Khattab rasa hairan. Ni dah lah munafik. Berdendam dengan Islam. Masuk Islam ni bukan kerana rela saja nak merosakkan Islam dari dalam. Abdullah bin Ubay. Ya. Tiba-tiba dia boleh meninggal, Nabi solatkan jenazah dia, ikut sampai ke kubur. Umar pun hairan, apa tindakan Rasulullah ni? Buat macam ni. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, adakah kamu ingin solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul? Itu pemimpin kaum munafik tu. Kan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagilah aku kesempatan untuk aku solatkan dia dulu, wahai Umar. Ketika nak solatkan jenazah, Umar kata, kau nak solatkan pemimpin munafik ni? Kata Nabi, tunggulah Umar, bagi aku solat dulu. Macam itulah pujuk Rasulullah, ya. Umar berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kamu boleh solatkan dia? Bukankah dia telah melakukan hal ini, hal itu? Kata Umar. Cerita pasal dia, kejahatan dia dan sebagainya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Taubah ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falay yaghfirallahu lahum. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka, sama saja. Sekalipun kamu mohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun bagi mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surah Taubah ayat 80. Umar membacakan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, Umar, biarkan aku solatkan dia. Kata Rasulullah, pujuk lagi. Seandainya aku tahu bahawa Allah akan memberikan keampunan baginya, jika aku memohonkan ampun sebanyak lebih daripada 70 kali, nescaya aku akan pohonkan keampunan baginya sebanyak lebih daripada 70 kali. Kata Rasulullah, kalaulah Allah bagi keizinan 70 kali baru terima taubat Abdullah bin Ubay ni kerana Rasulullah doakan dia, nescaya aku buat tu lebih daripada 70 kali. Kata Rasulullah pada dia, ya? Rasulullah tetap melaksanakan solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay. Namun setelah itu datanglah teguran daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan ayat yang berbunyi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah kamu sekali-kali melaksanakan solat terhadap jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Surah Taubah ayat 84. Kemudian Rasulullah SAW berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut itu. Maknanya Allah tegur Rasulullah. Allah tegur Rasulullah bukan kerana Rasulullah ini perbuatan Rasulullah ini, kita ulama mengatakan itu sebagai asbab kepada hukum sahaja. Asbab kepada hukum. Kita tak boleh kata bahawa Rasulullah buat tersilap ataupun tidak. Dia menjadi asbab kepada hukum untuk kita bincangkan pada umat ini. Tumpuan perbincangan kita sekarang ini adalah mayat boleh dikafankan dengan betul. Itu dengan pakaian. Itu tumpuan kita, ya. Tapi kita nak sentuh sikit tentang apa yang tindakan Saidina Umar tadi. Ini nak menunjukkan bahawa sekiranya perkara itu kita nampak bercanggah daripada sudut syariat, walaupun yang buat itu alim ulama, maka kita boleh menegur. Boleh. Tapi dengan cara Saidina Umar tidak menegur secara berdepan.
dia menegur Rasulullah secara sendirian. Ini tindakan yang baik. Ya. Kata Imam Syafi'i, aku suka orang yang menegur aku secara sembunyi-sembunyi. Kerana ketika itu dia memuliakan aku. Dan aku tidak suka orang yang menegurku secara terbuka. Kerana ketika itu dia menghinaku. Itu salah, ya. Jadi Sayyidina Umar, dia tegur Rasulullah, dia tarik Rasulullah ke tepi, dia cakap, Rasulullah, aku nak solat jenazah Abdullah bin Ubay ni. Orang tak tahu apa benda Sayyidina Umar cakap dengan Rasulullah ni. Ini adab, ya. Maknanya dua perkara. Pertama, boleh tegur sekiranya orang tu nampak macam lain sikit cara dia, kaedah dia, kan. Macam tuan-tuan tengok saya lain macam je penyampaian ni, kan. Tak betul dia, kan. Tuan-tuan boleh tegur, tak ada masalah, kan. Rasa siapa saja, asatizah ke, kita kena tegur sekiranya nampak macam bertentangan ataupun ada macam tidak jelas kekurangan dan sebagainya, boleh tegur, tak ada masalah, kan. Satunya bagi kefahaman pada kita juga. Dan yang kedua, sekiranya dia salah, boleh kita betulkan, ya. Yang kedua ialah sekiranya nak menegur bukan saja pada orang alim, termasuklah sahabat kita yang lain-lain pun nak tegur, tegurlah secara kita bersemuka dengan dia. Jangan kita tegur di depan orang ramai. Aib dia jatuh, malu dia, menghina dia, ya. Ini salah. Baik. Itu tentang perkara yang dibuat, ya. Adapun perbuatan Rasulullah menyolatkan orang munafik ini, itu hanya khusus pada Rasulullah saja. Kita solatkan orang yang buat maksiat, kita kenal orang ni tak pernah solat pun, dia ni minum arak, selalu pergi kelab malam, tiba-tiba meninggal, ni tak boleh, orang munafik, kita tak nak solatkan dia. Itu bukan tugas kita untuk menghukum dia. Kita kena solatkan jenazah dia juga, ya. Sebab yang tadi khusus pada Rasulullah. Rasulullah sahaja yang boleh nak solat ataupun tidak orang tu. Kita umatnya kena solatkan jenazah kalau kita yakin dia orang Islam, ada bukti dan sebagainya, ya. Walaupun ada kes yang kita kadang-kadang saya urus, jenazah Hindu, dia masuk Islam atas sebab Allahu a'lam, mungkin sebab kadang-kadang masuk Islam ni nak dapatkan bantuan dan sebagainya, tapi dia tak beramal cari Islam. Keluarga dia pun kata dia tak pernah semayang pun, dia ni ikut kami pergi kuil apa semua. Tiba-tiba dia meninggal, tapi dokumen dia tulis Islam. Maka dalam hal ini, ikut pada prioriti kita, utamaan kita, tengok pada dia punya dokumen. Itu undang-undang. Ya, maka kalau di Islam, urus cari Islam. Mandi, solat, kafan, semua. Kita buat macam biasa. Walaupun dia tak pernah beramal cari Islam. Ya, itu tugas kita. Yang menghukumnya adalah Allah. Kita laksanakan sahaja. Baik. Kedua, boleh mengambil berkat. Mana tadi? Yang kedua, Ibnu Mubarak, seorang ahli hadis yang zuhud lagi taat beribadah, memiliki sebuah pakaian yang selalu digunakan ketika melaksanakan salat tahajud pada waktu malam. Ketika menjelang kewafatannya, dia berwasiat agar dia dikafankan dengan pakaian tersebut. Katanya, jadikanlah pakaianku ini sebagai kain kafanku nanti jika aku telah meninggal. Sebab aku seringkali melaksanakan salat dan qiyamul lail dengan memakai pakaian ini. Ibnu Mubarak, ahli hadis yang zuhud, dia selalu beribadat. Jadi kain jubah yang dipakaikannya itulah dipakaikan ketika dia nak mandi dan ketika dia meninggal, dikafankan. Maka boleh? Boleh. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin berkata, sesungguhnya peninggalan orang-orang soleh akan mendatangkan faedah kepada orang soleh generasi berikutnya, seperti pakaian, serban dan kasut mereka. Bahkan generasi berikutnya akan mengenal pasti bahawa ia adalah milik kepada orang soleh. Begitu juga dengan fasik. Pakaian dan serban mereka menunjukkan kepada kefasikan dan perbuatan maksiat mereka. Ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman. Maknanya, kalaulah kita tak nak kafankan pakaian tu pada orang soleh, kita nak simpan, boleh, tak ada masalah, sebagai kenangan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kat Yaman, Habib-Habib ni, dia meninggal, anak murid dia simpan pakaian dia. Simpan sebagai apa? Sebagai ingat pada dia. Bila kita ingat pada dia, kita pun buat amalan macam mana dia buat. Itu kaedah dia. Ya? Adapun kalau nak pakaikan pakaian tu pada dia balik, tak ada masalah ketika dia meninggal dunia. Macam orang meninggal lah, biasanya dia pakai apa? Kain ihram. Ihram boleh tak pakai pada jenazah? Boleh, tak ada masalah. Ni ihram arwah ayah ni, dulu dia pergi haji pakai ihram ni. Boleh, tak ada masalah. Cuma sebagian ulama berpandangan sebaiknya kita manfaatkan ihram tu dengan cara lain. Sebab kalau dipakaikan pada jenazah, manfaatnya sekali. Bila dia dah mati dalam kubur, dia akan terlerai, hancur kain tu menjadi bahan tanah, kan? Tapi kalau kita infak kain itu untuk kegunaan orang lain, maka orang guna untuk pergi umrah, pergi haji,
maka mudah-mudahan dapatlah pahala itu kepada si mati, kerana itu adalah kain milik dia. Jadi tengok pada kita lah, kepulang pada kita. Sekiranya kain ihram ada banyak, nak sedekah satu lagi nak pakai kepada si mati, terpulang. Begitu juga kain telekung, kan? Kain telekung arwah mak ni boleh tak pakaikan? Boleh, tak ada masalah, pakaikan saja. Kan? Tapi kalau hadiah lagi baik. Itu ya maksud dia ya. Baik, ada soalan tentang hal ni? Okey. Tak ada. Baik, kita baca soalan yang ke-14 pula ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang warna kain kafan? Tadi kita dah sebut dah, kain kafan berwarna putih ya. Sekejap. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-basu bayada fa innaha khairu siyabikum aw min atyabi siyabikum wa kaffanu fiha mautakum." Maksudnya, pakailah pakaian yang berwarna putih kerana dia sebaik-baik warna pakaian bagimu, dan kafanlah orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan kain berwarna putih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang indah, dan dia adalah sebaik-baik pakaian yang baik bagi seorang mukmin. Kita kalau baiknya pakaian kita cari warna putih saja kan, kalau boleh kan. Takkan putih saja nak corak-corak. Boleh, tak ada masalah. Ya, Islam membenarkan. Cuma Rasulullah suka berwarna putih. Waktu hari Jumaat, kalau dapat pakai warna putih saja kan, lagi cantik ya. Pakaian warna putih ini banyak disebut dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang terdapat dalam doa iftitah, dan bersihkan diriku daripada dosa-dosa dan pelbagai kesalahan sebagaimana kain putih bersih daripada noda kotoran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar dan Hu sebagaimana disebutkan oleh Malik dalam kitab Al-Muwatta pada bab terakhir berkata, "Aku sangat kagum apabila para pembaca Al-Quran memakai pakaian yang berwarna putih." Pakai pakaian yang warna putih kalau baca Quran. Sabda Rasulullah SAW tersebut di atas merupakan dalil bahawa kain kafan yang disunahkan dikafankan kepada si mayat adalah kain kafan yang berwarna putih. Dan ini boleh jadi sebagai doa agar Allah memutihkan, membersihkan mayat tersebut daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana kain putih bersih daripada kotoran dan noda. Ini sebagai apa? Kita, harapan kita lah, bila pakaikan jenazah dengan kain putih, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan, menyucikan dosa-dosanya daripada segala kotoran, sebagaimana bersihnya kain putih tadi. Kita buat begitu. Seorang penyair berkata, "Qanaahlah dan redalah engkau terhadap duniamu. Nescaya akan tenang dalam hidup dan tenteram hatimu. Perhatikanlah orang yang mencari dunia dan mengumpulkannya. Sayangnya, saat ketika mati, dia hanya menikmati wangian dan kain kafan." Ini penyair kata ya. Kita cari dunia, kumpul harta, buat macam-macam harta kita, macam-macam bisnes kita buat. Tapi sayangnya ketika mati, hanya kain kafan dan wangian saja ikut kita. Ya, tu je lah harta yang kita bawa kat kubur. Nama dia tu. Okey, baik. Ada sebenarnya bab ini kita maksud kafan tu ialah menutup aurat si mati tu. Kita kafankan dia, kita tutup aurat dia. Adapun kita panggil kain tu kerana biasanya kita guna kain. Tapi jarang orang panggil pakaian kafan, baju kafan ke apa, jarang. Tapi dari sudut perbuatannya tu memang betul lah, baju tu lah jadikan kafan. Makna je begitu. Dia dari segi istilah sajalah. Yang kadang-kadang kita rasa mana orang panggil pakai baju kafan, seluar kafan tak pernah guna kan. Orang panggil kain kafan aja. Namun sebenarnya istilah kafan tu sendiri ialah maksudnya ialah menutup aurat si mati tadi. Apa saja barang, apa saja kaedah. Wa imma kalau tak ada pakaian, tak ada kain pun, nak guna daun pisang, itu pun digelar sebagai kafan. Daun pisang tutup pada mayat, balut kan. Itulah kafan.
Ya. Adapun bagaimana bentuknya itu adalah lebih kepada perkara apa nama barang itu, ya. Allahu a'lam. Itu tak ada keperluan pula. Sebab apa? Spek mata ke kopiah mungkinlah boleh. Kasut tu tak ada keperluan. Ada menyerupai pula pada orang yang bukan Islam, kan? Kita tak boleh menyerupai pada orang bukan Islam pula, kan? Jadi dalam hal ni pakaian yang sesuai dipakai, kain, baju, kan? Tidaklah kita pakai kemeja pada dia. Bukan kemeja, baju kot. Itu dah menyerupai orang bukan Islam pula, kan? Jadi kita pakai seadanya saja, jubah yang sinonim dengan masyarakat kita Islam, ya. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Boleh, ya? Ada lagi? Ya, Tuan Haji? Gigi emas. Okey, sekejap ya. Saya terganggu pasal ada banyak panggilan tadi. Assalamualaikum. Kejap lagi saya call boleh sebab saya ada kuliah. Minta masa sikit, ya. Kejap lagi saya call. Tentang kes tu, kejap lagi saya settle. Ada kematian daripada semalam lagi jenazah ni. Jadi saya janji dengan dia pukul 8. Ni awal pula dia telefon, kan? Okey, tadi soalan tentang gigi emas. Okey, macam mana? Baik. Tentang gigi emas ni, kita sama juga macam gigi palsu lah kita panggil. Apa saja perkara yang ada pada badan jisimati, kita kena tanggalkan, buka, kan? Sekiranya boleh dibuka. Cincin, apa lagi? Kalau dia ada pakai apa-apa saja perkara yang melekat, contohnya gigi palsu ke apa-apa, cabut, keluarkan. Namun sekiranya perkara itu ditanam pada badan, makna tanam tu ialah lekat pada badan. Gigi itu dah ditanam ataupun besi dalam baju, apa dalam badan dia, kan? Dia aksiden masuk besi. Apa benda perkara itu, ataupun orang yang buat pembedahan plastik, buat implan, kan, masuk dalam dada. Contohnya perempuan nak besarkan payudara dia, ataupun pondan nak besarkan payudara dia, letak implan dalam badan dia. Maka dalam hal ini, sekiranya tidak boleh dicabut ataupun tidak boleh ditanggal dalam keadaan yang mudah, maka dibiarkan saja. Sebab tak nak menyakiti si mati. Walaupun gigi emas 916. Time hidup tak nak minta dia tanggalkan, kan? Dah meninggal baru nak cabut, kan? Jadi tak bolehlah kita cabut sekiranya susah. Nak kena pakai ragum dulu, patahkan, kan? Kan menyakiti si mati, maka hal ni tak boleh. Termasuklah gigi braces yang pakai besi tu. Sekiranya kita ada alat yang boleh cabut, cabutlah. Sekiranya tak ada, tak tahu, maka biarkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Betul? Baik, memandikan jenazah transgender, siapa, kan? Siapa yang kena mandikan jenazah pondan ni? Orang lelaki ke orang perempuan? Pondan yang dah siap renovate, bukan pondan yang pakai baju perempuan je. Siapa yang kena mandikan? Lelaki ke perempuan agak-agak? Ya, ke lelaki. Dah tukar dah habis. Dah buang habis dah bawah dia tu. Siapa agak-agak? Tetap lelaki. Fitrah dia lelaki, maka lelakilah yang kena uruskan dia. Namun dalam keadaan dia ataupun mesti menjaga adab, ya. Walaupun dari sudut hukum auratnya tetap pusat hingga lutut sebab dia lelaki. Namun kerana dia dah mengubah penampilannya macam perempuan, termasuklah bahagian dada yang macam perempuan, maka kita kena tutup bahagian dada juga. Sebagaimana jenazah wanita, kalau orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan pun, dia tak boleh dedahkan dada orang perempuan tu. Dia kena tutup bahagian dada sehingga pusat. Tangan saja yang boleh lalu bawah kain untuk meratakan air. Adapun kalau lelaki nak mandikan jenazah lelaki, kita boleh buka bahagian dada, pusat hingga lutut je, kan. Namun bagi pondan, kita lebihkan juga bahagian dada kerana untuk mengelakkan fitnah, musibah. Apa musibah dia? Musibahnya ialah pertama, orang akan nampak, oh macam tu rupa dia, kan. Boleh tahan juga, kan? Contoh, kan? Musibah yang kedua, fitnah pada tukang mandi pula. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Kita pula kena fitnah, kan? Jadi, untuk mengelakkan perkara itu berlaku, tutuplah. Itu lebih menyelamatkan kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu kalau nak mandikan jenazah ni, kena orang yang amanah.
orang amanah. Tak boleh kita dah mandikan jenazah tu walaupun apa saja keadaan rupa paras dia, kita cerita ke orang. Oi, aku mandikan jenazah ni. Ni yang meninggal ni baru ni. Oh, gini mayat dia. Itu tak boleh. Mengaibkan si mati. Tapi kalau kita nak cerita dalam keadaan umum, maknanya umum, macam saya kata saya pernah mandikan jenazah pondan. Tapi tuan-tuan tak tahu siapa pondan tu. Saya katakan kaedah dia macam ni, maka hal tu tidak masalah. Oh ya? Baik, Allahu a'lam. Soalan? Tuan? Habis dulu. Okey. Dalam kubur. Okey. Satu soalan je. Doalan satu anggota badan tadi. Anggota badan tadi tentang Baik. Anggota badan ni, sekiranya orang tu belum meninggal dunia, kita hanya sekadar bersihkan dia, kafan dan terus ke bumi. Saya pernah uruskan satu kaki milik orang diabetes, sakit diabetes. Dia dah sebulan dah potong kaki. Kemudian mungkin dah separawatan baru dia ada peluang untuk uruskan kaki dia sendiri. Dia bawa lah dengan kaki tempang dia tu, dia bawa, Ustaz ni kaki saya minta tolong uruskan. Maka saya bersihkan, saya kafankan. Kemudian saya minta kat dia, abang boleh kebumikan dah. Ustaz, tak payah solat ke? Dia tanya saya. Nak solat buat apa? Abang hidup lagi kan? Tuan kaki ada lagi kan? Maka kita buat hal yang bersesuaian keadaan. Sekiranya orang tu dah meninggal dunia, macam tadi, dia meninggal dah, accident, meninggal. Tempurung je tinggal. Tak dapat nak kebumikan. Waktu tu ada, mungkin ada forensik punya kajian dan sebagainya. Orang dah mati dah. Maka kita bersihkan juga, kita kafankan, tak perlu solat dah sebab jenazah dah solat. Kemudian kita kebumikan tempurung tu di kuburnya. Kita gali sikit lah tapi jangan sampai dasar. Mungkin dalam 2-3 kaki, sekitar binatang tak boleh nak gali balik, maka kita kabuskan dia, tanam balik. Dan sekiranya kalau misalnya kata dalam hal tak jumpa badan dia, jumpa kaki je, kita tahu dia dah mati sebab kena makan buaya misalnya, kaki je jumpa, maka dalam hal itu kita boleh bersihkan kaki tu, kafankan dan boleh solatkan, umpama macam solat jenazah dia, dan terus kebumikan. Sebab kita yakin dan pasti dia dah mati. Ya? Wallahu a'lam. Dan soalan yang kedua tentang ikat tu tadi. Ikatan tu kita longgarkan. Tapi bagaimana kalau ikatan belah dalam? Ikatan tutup muka, bahagian kepala, ikatan pocong. Ikatan di bawah mulut naik ke atas ni kita namakan ikatan pocong. Istilah pocong itu asalnya daripada ikatan ni. Ikatan ni dapat kat kita panggil Bandar Pucung, Fedah Pucung, Bukit Pucung, semua nak dipucungkan. Istilah dia itu pucung. Jadi perkara ini sekiranya tidak ada keperluan, maka waktu kita kafan buka. Sekiranya ada keperluan, tak ada masalah. Ketika dalam kubur tak payah kita buka, sebab itu ikatan dalam. Dan sekiranya dia pakai cawat pun tak perlu buka pula. Macam mana nak selak kain kan, nak longgarkan cawat dia, susah pula kan. Tapi sekiranya waktu nak kafan, tangan dia tu kita nak kiamkan, tak perlu ikat. Kadang-kadang orang ikat tangan dia tu kan, tak perlu ikat, tak ada keperluan untuk ikat dalam tu. Jika mayat dalam keadaan yang uzur, maknanya kalau tak ikat nanti dia akan jatuh bawah ke apa kan, maka bolehlah ikat untuk meletakkan dalam keadaan kiam. Kalau pandai kaedah lagi bagus, kita tahan tangan tu, kain kafan ni yang akan menetapkan tangan dia macam ni. Kaedah tu lah kena penting. Maknanya kita dah seorang pegang tangan dia macam ni, kalau tak pegang dia akan jatuh. Jadi kita pegang, okey, tutup kain kafan. Dia tarik kat sini, dia tarik belah kanan, maka tangan tu akan posisi macam ni juga. Tak payah ikat pun sebenarnya. Tu kaedah sebenarnya. Ya. Maka ikatan dalam badan mayat termasuklah tangan ataupun lutut ataupun dua ujung ibu jari kaki ketika kafan mayat tidak perlu.
Tak perlu. Ya. Dan sekiranya ada orang buat demikian, maka dalam kubur tak payah nak longgarkan. Kita longgarkan di luar saja. Nah, macam tu kaedah dia, ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Berkaitan dengan tajuk ataupun apa-apa saja. Okey. Munafik, okey. Ya, betul. Uruskan dia. Baik. Kita dari sudut hal yang kita panggil sebagai apa? Dosa peribadi. Bukan dosa peribadi lah, maknanya macam hal-hal yang berkaitan dengan hati. Munafik, fasik dan sebagainya, maknanya kita nampak ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri orang munafik ini ialah orang begini-begini, kan. Bila berjanji dia mungkir, bila beramanah dia gagal. Maka dalam hal ini adalah sebagai cerminan untuk kita, panduan pada kita. Makna kata kita boleh kata diri kita ni berdasarkan hadis tu. Tengok aku ni. Bila janji aku ni tak amanah lah, munafik betul aku ni. Macam tu. Itu adalah untuk diri kita, panduan hadis tu. Adapun kita tak boleh tuduh orang, kau ni munafik. Tak boleh. Kau ni fasik. Kita tak boleh melemparkan hukuman pada orang. Kau ni kafir, lagi dahsyat. Tak boleh, ya. Maka hal ini hanyalah Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, nak menentukan sama ada dia ni fasik apapun sebagainya. Adapun pada kita, bila kita nampak secara terang-terangan orang ni di Islam tapi dia suka memburukkan Islam, suka menyalahkan orang apa semua, maka dalam hal ini kita sebagai umat Islam, tanggungjawab kita ialah sekadar fardu kifayah, menyempurnakan dia saja. Adapun terpulang pada Allah tentang hukum dia. Itu peluang pada dia. Walaupun secara terang-terangan kita nampak dia ni minum arak, dia suka cakap besar. Tak apalah, nanti mati aku tahulah, tu urusan aku dengan Tuhan. Kita nampak kemunafikan dia jelas, kan. Tapi kita sangka baik sajalah. Kita uruskan saja, tanggungjawab kita urus saja. Adapun dia terpulang pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Yes. Nabi suruh kita ucaplah yang baik-baik pada si mati. Kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap doa kita. Maka kita doa sajalah yang baik, kan? Sebab kita yakin dia Islam. Doa saja yang baik. Maknanya walaupun dia mati dalam keadaan jenayah, mati ditembak ketika sedang merompak, misal kata, dah jelas dah, maka bukan hak kita untuk hukum dia. Bahagian dia itu Allah Ta'ala yang uruskan. Adapun kita tunaikan saja, doakan saja. Sebab kita mati nanti pun tak tahu macam mana keadaan, dan kita juga harapkan doa yang baik-baik juga daripada orang hidup. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Betul? Oh, hutang. Tak bagi merompak lepas. Okey. Ya, betul. Tak payah kita buat ibahan. Baik. Sebenarnya dari sudut hukum memang betul, tak wajib pun keperluan seorang waris untuk menghebahkan siapa yang dihutang boleh tuntut pada kami. Tapi dari sudut ihsan kita pada orang tua, ya, Islam ni datang dengan keadaan Islam, iman dan ihsan, kan? Makna ihsan ni ialah perkara yang selain daripada kita buat perkara yang untuk seolah-olah kita nampak Allah, dan sekiranya kita tak boleh buat macam tu, seolah-olah kita tahu bahawa Allah Ta'ala nampak kita. Itu ihsan pengertian pertama. Ihsan yang kedua ialah kita saling berkasih sayang. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hablum minan Allah, hablum minan nas. Dan terutamanya pada ibu ayah kita yang kita perlu berbakti, yang telah memberi kita jasa, jaga kita berkecil, kan. Lalu ketika dia meninggal dunia, apa ihsan kita buat pada dia? Apa yang boleh kita buat pada dia selain kita doa pada dia? Maka antaranya ialah menyelesaikan hutang-hutang dia. Maka kita ni sebagai anak, sekiranya ada rasa ihsan pada ibu dan ayah, maka bukan kata wajib, kita cubalah usaha untuk selesaikan hutang-hutangnya agar dia tidak terbeban dekat sana. Ya, dari sudut hukum yang betul kata tak wajib pun nak cari. Itu hak, itu hukum ataupun itu adalah
urusan dia yang telah ditinggalkan. Kita tak bertanggungjawab pun. Tak ada dosa tu pada kita ke, kita menanggung ke tidak. Tapi dari sudut ihsan kita. Macam mana kita pun kalau mati nantilah, kalau kita tak sempat bayar hutang, kita pun mengharapkan juga waris tolonglah bayar hutang. Macam tu jugalah kita buat. Ya, maka yang dihebahkan setelah setiap kali lepas solat ataupun sebelum solat jenazah, biasanya pada kita ni buat macam tu kerana dah jadi budaya kita dah. Sebab tu dalam Islam ada kaedah fiqh yang disebut tadi al-adatu muhakkamah. Adat ataupun kebiasaan itu menjadi sandaran hukum. Orang dah biasa buat, kita buatlah. Sebab perkara itu hal yang baik juga kerana melibatkan hak tanggungan si mati tadi. Maka kita hebahkan. Jadi tidak ada kesalahan pada bab tu. Allahu a'lam. Okay? Ada soalan lain? Baik. Dia bergantung pada hukum aurat kita. Lelaki pusat hingga lututnya. Perempuan seluruh badan termasuk kaki. Maka kalau perempuan kena tutuplah kaki dia tu. Tak sempurnalah kafan dia kalau kaki dia nampak. Tapi kalau lelaki tak ada masalah. Pakai seluar, pakai kain kan, nampak kaki dia pun tak ada masalah. Sebab tu bukan aurat dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita ambil pembicaraan. Baik. Ada soalan tambahan? Satu soalan lagi kalau ada? Baik, tak ada. Jadi itulah di antara sebahagian perkara yang berkaitan dengan fiqh jenazah. Banyak lagi yang kita akan bincangkan. Ya, ni baru soalan yang ke-14. Ya, buku ni banyak lagi kita nak bincang. Jadi sekiranya tuan-tuan ada persoalan yang mendatang, tiba-tiba terfikir, time dah tak terfikir. Dah balik, ya Allah, kenapalah aku baru ingat, kan? Tuan-tuan boleh cari saya. Kalau ada Facebook, ada IG, search saja Ustaz Undertaker. Kan? Ya, Ustaz Undertaker. Sebab apa? Saya satu-satunya Muslim dalam Malaysia ini yang memegang lesen embalming and undertaker. Apa benda tu? Pengawetan dan pengurusan mayat. Ini khas untuk jenazah yang nak bawa balik ke luar negeri. Dia ada kaedah dah. Kebanyakannya yang buat kaedah ni non-Muslim. Sebab non-Muslim bila meninggal, dia akan simpan mayat seminggu, 2 minggu baru dia tanam ataupun bakar. Jadi kaedah untuk melambatkan proses pereputan mayat, dia kena embam, kena awet mayat tu dulu. Maka tidak ada keperluan untuk kita belajar benda ni. Namun kerana dalam waktu kebelakangan ini, bila orang luar, orang asing meninggal dalam negara kita, keluarga nak bawa balik ke luar negara, balik ke negara asal dia. Orang tu Islam, tapi keluarga nak bawa balik ke negara asal dia. Dari sudut hukum sebenarnya kita nak ke bumi kat sini, sebolehnya. Tapi kalau waris nak, hak dia nak tentukan kat mana-mana. Maka jika nak bawa balik, kaedah embam ini terguna pakai juga. Diguna pakai. Kena awet juga mayat tu. Sebab prosedur penerbangan, mesti mayat ini tidak ada sebarang cecair. Tak ada cecair. Kena buang. Sebab untuk mengelakkan high pressure dekat atas. Tekanan darah ataupun tekanan tinggi yang ada pada udara atas kan. Maka kita kena clearkan benda tu. Itu topik dia panjang. Nanti kita akan bincangkan ada masa nanti insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu daripada saya. Minta maaf atas keterlanjuran kata-kata dan masa yang ambil. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Apa yang kita dapat ini dapat sampaikan kepada orang lain juga, ya. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.